Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ini sambung kuliah kita yang telah tinggal lama. Dan pada malam ini sambung ke surat 89. Dan kata Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, "Idza sa'ala ar-rajulu fil masjid faqad istahaqqa an la yu'tiya wa idza alla yu'ta wa idza sa'ala 'anil Qur'an fala tu'tuhu." Apabila minta seorang lelaki dalam masjid, maka sungguhnya yang mustahak, yakni yang sebenarnya itu, bahawa jangan diberi. Dan apabila minta ia atas orang yang baca Quran, maka iaitu jangan diberi akan dia. Maknanya dalam masjid ni tak boleh minta apa-apa. Tidak boleh minta apa-apa dalam masjid. Kalau diminta, jangan diberi. Kan biasa di masjid kan round tukang-tukang kutip duit tu. Dua kali. Yang pertama, mengganggu orang yang sedang sembahyang sunat. Dan yang kedua, mengganggu orang yang sedang nak berwirid. Jadi seelok-eloknya hari Jumaat ini tidaklah kita elok mengganggu orang yang sedang beribadat. Sebenarnya memang sekarang ini kita adakan kuliah sebelum Jumaat. Dan menurut setengah-setengah kitab mengatakan hari Jumaat ni eloklah beramal saja. Nak mengaji pun kemudian lepas Jumaat. Sebelum Jumaat macam-macam hal orang nak buat, wirid, zikir, baca Quran. Tetapi kalau pula dilihat kepada maslahat am, ramai orang yang datang di Jumaat yang tak pernah dengar ceramah, maka hari itu mau tak mau dia dengar jugalah. Demikian bolehlah kita adakan ceramah itu, tidaklah terlalu melirik-lirik. Artinya setengah jam bolehlah untuk berperingatan. Dan kalau menurut mazhab lain, dia kena ceramah dulu pula, pasal khutbah dia bahasa Arab kesemuanya, tidak ada bahasa Melayu. Dan demikian digunakan kesempatan itu untuk ceramah kepada orang ramai yang datang untuk menunaikan Jumaat yang wajib. Maka kita mengambil kesempatan untuk beri sikit ceramah atau kuliah supaya mereka dapat mendengar ceramah itu. Gitu. Kaedah itu pakai masalah am. Di sini disebut jangan memberi kalau orang minta pada dalam masjid waktu orang sibuk nak beribadat. Dan demikian lagi kata setengah ulama, makruh memberi sedekah kepada orang yang melangkah-langkah akan orang yang dalam masjid, melainkan jika orang yang minta dalam masjid itu berdiri atau duduk pada tempatnya, padahal bukan rapat, bukan waktu khatib membaca khutbah, maka iaitu tiada makruh memberi akan sedekah orang itu. Maknanya kalau mengangkat langkah-langkah gitu, juga kan mengganggu orang yang sedang beribadat. Kalau tidak mengganggu, hukum tidaklah makruh. Biasanya orang tu berjalan round depan belakang, ada orang sembahyang sunat, corner hari menyebabkan berlaku tidak berapa cantik dalam masjid itu. Begitu. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dia nakal ni salin, dia nakal ni dia salin daripada setengah ulama yang dahulu. Man at'ama miskinan yaumul jumu'ah thumma ghada wabtakara wa lam yu'di ahadan thumma qala hina yusallimu al-imam bismillahirrahmanirrahim al-hayyul qayyum as'aluka an taghfira li wa tarhamani wa tu'afiyani minan nar
thumma da'a lahu bima badalu ustujibalah. Barang siapa memberi makan akan orang yang miskin pada hari Jumaat, kemudian maka berpagi-pagi bersegera ia pergi ke masjid dan tiada menyakiti ia akan seorang, kemudian maka mengata ia ketika memberi salam imam dari sembahyang Jumaat, Bismillahirrahmanirrahim qayyum, hingga akhirnya. Kemudian minta doa ia barang yang zahir baginya, yakni dengan barang yang kendakinya, saya mustajab Allah Ta'ala baginya. Jadi maknanya hari Jumaat pagi-pagi ia derma, ia bersedekah, dia beri makan kepada orang miskin. Kemudian dia pergi awal-awal pergi sembahyang Jumaat, dan dia baca Bismillahirrahmanirrahim, ya. Dia baca doa ini, dia kata sampai doa sampai akhir, iaitu doa Jumaatnya dengan nama Allah yang Maha Murah, lagi Maha Hidup, lagi berdiri dan sendiri. Aku mohon padamu untuk mengampunkan dosa aku dan merahmati aku dan menyelamatkan aku dari api neraka. Dan kemudian doalah apa yang dikendakinya, maka Allah mustajabkan doanya. Itu. Jadi pagi-pagi ia bagi orang miskin makan atau derma atau sebagainya. Nanti lepas sembahyang Jumaat dia baca doa ini, maka Allah mustajabkan doanya. Gitu. Dan adab yang ketujuh, bahawa sekiranya engkau jadikan hari Jumaat itu akan hari bagi akhiratmu, maka jangan engkau masyghul pada hari itu dengan pekerjaan dunia, dan banyakkan oleh dalam hal itu mengerjakan aurat, yakni mengerjakan ibadat yang telah tentukan oleh masyayikh yang datang daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya hari Jumaat ni tersalah banyak sibuk sangat dengan bekerja. Memang pun dalam hukum Islam kita kena cuti hari Jumaat sebenarnya, benar-benar. Tapi kita ikut orang Kristian itu adalah lihat. Jadi orang Islam tidak mau ikut Islam, dia ikut Kristian. Jadi kita ikutlah cuti Jumaat. Hari Ahad, Johor eloklah cuti dah. Hari Jumaat tukar pula hari Ahad. Sukalah orang Kristian, dia boleh cuti buat sembahyang. Orang Islam tidak bercuti Jumaat, cuti hari Ahad. Elok kita dah ada peruntukan Ta'ala. Kita orang Islam cuti hari Jumaat, Yahudi cuti hari Sabtu, Kristian cuti hari Ahad. Kita tidak mengambil cuti orang-orang Islam. Kalau kita baca dari kitab baru mari menguraikan cuti Jumaat, cuti Ahad cukup memang Ahad. Kita dia kata orang-orang Islam sudah tidak ikut peraturan Islam, ikut peraturan Kristian, cuti pada hari cuti mereka itu, tidak cuti ikut cuti orang-orang Islam. Jadi maknanya kita masih lagi beragama Islam, millah kita, cara hidup tidak ikut Islam. Jadi tidak 100% kita ikut Islam ni sebenarnya. Cuti tak ikut, ekonomi tak ikut, politik tak ikut, semua tak ikut. Kita ikut hanya semayang lagi. Semayang ikut, puasa ikut, haji ikut, zakat ikut. Cara hidup banyak yang tak ikut. Sekarang ada Valentine pula, ikut juga. Maknanya hari raya pun kita ikut. Maknanya Cina raya, kita raya, Hindu raya, kita raya, orang asli raya, kita raya, Islam raya. Tak tahu kita bila raya sebenarnya. Baru-baru ni saya cakap seorang Cina, dia Islam lah. Dia kata di negeri Cina, orang-orang Islam di Cina tidak main bunga api. Pasal bunga api itu ialah kebudayaan ataupun merupakan budaya agama Cina, Buddha. Agama Cina yang nak mengalawantu, pakailah bunga api tu. Maka Cina-Cina Islam di sana tidak menggunakan bunga api. Tiba tu orang Melayu Malaysia pakai bunga api. Kesian orang Melayu. Maknanya banyak perkara yang dibuat tidak ikut, dia hentam saja. Sama juga kalau kita lihat, kita apa bila buat sokan, kita bawa pelari obor itu, obor bawa pelari dari mana ke mana. Sebenarnya tuan-tuan kena ingat bahawa sungguhnya mula-mula sokan
adalah bermula daripada di Olimpia. Itu namanya Olimpik tu. Olimpia itu di Greek. Greek itu mereka menyembah api, Tuhan dia. Maka tiap-tiap benda yang nak mulakan dengan Tuhan dia, itu api. Maka mereka mulakan sokan dengan api. Maka kita juga nak mulakan sokan dengan api. Bermakna kita sudah tidak lagi ikut peraturan sebenarnya. Maka ikut peraturan ataupun sejarah orang-orang Greek tua, iaitu menyembah api. Ini sebabnya kita tengok sejarah banyak. Bila baca sejarah banyak, tahulah apa yang kita buat amat salah sebenarnya. Jadi kita tak perasan. Kita semayang, kita puasa, kita buat macam-macam kita buat. Jadi banyak yang kita buat tu bercanggah dengan hukum syariat. Jadi bila bercakap, orang marah. Nak kena gam je lah. Maknanya nak cakap betul dah tak boleh. Cakap betul tak boleh. Jadi kita yang haram tu kita halal lah. Halal tu bagus. Itu ulama liberal dia kata bagus tu. Babi pun liberal. Halal. Oh bagus, liberal. Dia mahu begitu. Jangan buat haram marah. Itu masalah. Dan makruh musafir di dalam Jumaat itu. Faqad ruya anna man safara lailatul Jumaah da'a alaihi maka sungguhnya telah diriwayatkan oleh ulama akan hadis bahawa di sini barang siapa musafir pada malam Jumaat itu, saya mendoakan atasnya dengan dapat kejahatan oleh malaikat yang pada malam itu. Oleh malaikat. Jadi maknanya malam Jumaat makruh hukumnya bermusafir. Dan haram musafir kemudian daripada terbit fajar sadiq. Dan makruh berjual dan beli dalam masjid. Dan haram musafir kemudian daripada terbit fajar sadiq. Dia begini keadaannya. Dalam fiqh begini. Dia tidak haram dan tak fiqh. Dia kata haram musafir selepas terbit fajar sadiq, lepas subuh, kalau yakin tidak dapat sembahyang Jumaat di mana-mana. Tetapi kalau yakin dapat sembahyang di mana-mana pun, hukumnya makruh. Saya ulang lagi sekali. Hukumnya musafir pada hari Jumaat selepas subuh, hukumnya haram. Kalau yakin memang tak dapat sembahyang Jumaat di mana-mana. Tetapi makruh juga kalau yakin dapat sembahyang Jumaat di mana-mana. Kesimpulannya makruh. Kesimpulannya makruh. Dan makruh berjual beli dalam masjid. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, wa kariha ba'du as-salaf shira' al-ma' fil masjid min as-saqa'i liyashribahu aw yasbilahu hatta la yakuna mubta'an fil masjid fa innal bay'a wash-shira'a fil masjid makruhun wa qalu la ba'sa law u'tiya al-qimah لو أعطى القيمة خارج المسجid ثم شرب أو سبل في المسجid. Dan kata setengah ulama yang dahulu makruh membeli air dalam masjid daripada orang menjual air dalam masjid, kerana ia hendak meminum akan dia, atau kerana hendak disedekahkannya air itu dalam masjid, hingga tiada ia namakan membeli sesuatu dalam masjid itu. Kerana bahawa berjual beli dalam masjid itu makruh. Dan kata mereka itu tiadalah mengapa jika diberi bahagian itu dalam masjid, kemudian maka diminum atau disedekahkan dalam masjid. Maknanya dia kata begini, berjual beli dalam masjid hukumnya makruh. Tapi ada ulama mengatakan tidak makruh. Masyarakat ambil air itu dulu, bayar kat luar. Maknanya dia panggil unjuk beli dulu. Bayarannya dibayar di luar. Bermakna kita membeli itu di dalam masjid. Ambil dulu, sedekah dulu, minum dulu, bayar kemudian. Itu maknanya hukumnya tidak makruh. Sekiranya hendaklah engkau himpunkan pada Jumaat itu antara semayang dan puasa dan sedekah dan baca Quran dan zikir dan selawat dan etikaf, dan hendaklah engkau jadikan hari Jumaat itu
tertentu bagi akhiratmu, maka mudah-mudahan jadi kafarah di segala hal yang lain dari hari Jumaat itu. Wallahu a'lam. Maknanya dari hari Jumaat ni hendaklah kita gunakan sepenuh-penuhnya beribadat, baca Quran, zikir, wirid, puasa, iktikaf dan sebagainya. Ringkasnya, hari Jumaat tu hendaklah digunakan sepenuh-penuhnya untuk berbakti kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai gantian kepada hari-hari yang lain yang sibuk tu. Sabtu, Ahad, Selasa, Rabu, Khamis sibuklah. Sampai Jumaat tutuplah dengan ibadat berganti hari-hari yang sibuk dengan keduniaan itu. Habis. Faslun di bayani syurut sihhatul Jumaah. Ini suatu pasal pada menyatakan segala syarat sah sembahyang Jumaat. Ini kita ada dua, satu syarat wajib, satu syarat sah. Maknanya apabila salah satu daripada syarat-syarat tidak terpenuh, maka salat Jumaat tidak sah. Itu maknanya syarat sah. Dan syarat wajib, kalau tak ada salah satu antaranya, maka orang tidak wajib sembahyang Jumaat. Ini kalau tak ada, tak sah sembahyang Jumaat. Itu maksud syarat sah. Ketahui oleh bahawa Jumaat itu bersekutu syaratnya dengan segala syarat sembahyang yang lain, dan berbeza ia pada segala syarat sembahyang yang lain itu dengan 6 syarat. Maknanya di sembahyang sama dengan sembahyang lain. Maknanya menghadap kiblat sama, tutup aurat sama, di tempat yang bersih sama, kan? Kita masuk waktu sama. Kita tambahan 6 lagi. Apa dia? Pertama, waktu zuhur. Maka jikalau keluar sembahyang Jumaat itu daripada waktu zuhur, jika salam imam sekalipun saya luput sembahyang Jumaat itu, maka wajib disempurnakan akan zuhur itu 4 rakaat. Mesti kita laksanakan sembahyang Jumaat pada waktu zuhur. Kalau terlajak sikit lagi nak habis zuhur dah, kita naklah sembahyang zuhur, tak boleh Jumaat dah. Mesti waktu zuhur Jumaat satu. Kedua, tempat mendirikan Jumaat itu dalam negeri atau dusun yang ada baginya rumah, maka tidak sah mendirikan sembahyang Jumaat itu di tengah padang. Mesti buat di tengah kampung, tengah-tengah bandar ada orang duduk. Tengah-tengah padang orang tak duduk, tak ada. Mesti buat pada tempat orang tinggal. Tengah padang tak boleh, mesti ada dalam negeri atau dusun, kampung. Syarat 3, hendaklah berhimpun 40 orang yang laki-laki yang berakal, lahir balik, yang merdeka, yang mastautin, sekira-kira tiada ia berpindah dari tempat itu pada waktu panas dan pada waktu sejuk, melainkan kerana berdagang atau kerana ziarah atau kerana bermain dua. Syarat yang ketiga, hendaklah ada 40 orang. Tapi kalau kita lain pula, disebut akil balik, akibatan mastautin, cukup 40. Kalau kita lain pula lain, dia kata 40 tu mesti 40 tu Fatihah semua sah. Fatihahnya semuanya betul dibaca, mayangnya betul dibaca. Kalau tidak, tak sah Jumaat. Tapi kita mana nak cek orang pula, tak boleh cek itu aja lah, kan? Sampai pintu cek Fatihah ni, tak semayang orang. Tapi pendekatan ini mudah. Maknanya Islam balik berakal, cukup 40 yang tu semua tu. Jadi maknanya baru sah Jumaat. Kalau tak cukup 40, tak payahlah. Ada kawan-kawan di kampung ulu-ulu, saya pernah pergi kampung pedalaman, nak tunggu 40 orang tu duduk dulu, seorang sampai. Masa tu dekat kalau ikut sekarang ni pukul 2.30 tak ada orang ni. Orang kampung pun terletah bawa balik, ke pasar bawa balik. Jadi maknanya cukup 2.30 baru sembahyang Jumaat. Jadi kalau tak cukup, main zuhur je. Hanya oleh kerana ada pendapat yang lain mengatakan sah Jumaat walaupun kurang 40. Menurut mazhab Syafi'i, kita mesti 40. Setengah-setengah tempat dibuat begini.
Saya pernah pergi ke Sarawak, Ulu Sarawak, di Kapit. Jadi sana tak cukup orang. Mayang Jumaat juga, bukan Kapit, di Song tempat jauh. Orang mentokar pun tak ada. Mentokar 1-2 mentokar situ. Pendalaman sungguh. Jadi di sana tak ada orang sembahyang Jumaat. Juga lepas sembahyang Jumaat di sembahyang Zuhur. Sembahyang Jumaat itu kerana menurut mazhab yang lain. Di sembahyang Zuhur meraihkan pendapat Imam Syafi'i. Gitu. Jadi kalau bagi saya, kalau tak cukup 40, sembahyang Zuhur sudah senang sekali. Tak payah kerja dulu lagi. Itu belum mudah. Tapi ada pendapat mengatakan sembahyanglah juga Jumaat itu untuk meraihkan pendapat Imam Syafi'i, sembahyanglah Zuhur. Pasal Imam Syafi'i kata kalau tak cukup 40, tak usah sembahyang Jumaat, sembahyang Zuhur. Kita pakai dua mazhab. Lebih selamat kalau nak sembahyang Zuhur, sembahyanglah Zuhur. Kalau nak sembahyang Jumaat, sembahyanglah Jumaat, ikut mazhab lain. Mudah ya. Macam kita juga lah. Kita bayar peterah tu mazhab Syafi'i, pakai beras, atau disebut berzakat dengan sesuatu yang mengenyangkan. Kita Malaysia beras. Tetapi oleh kerana kalau kita berzakat terang dengan beras, orang kampung ada 1,000 orang, anak 4,000 gantang rumah kita penuh beras. Tukar mazhab, pakai duit. Bila pakai duit je lah, tak payahlah pakai beras pula. Maknanya kita boleh taklid pada mazhab lain. Menurut Imam Nawawi boleh bertukar mazhab walaupun dalam keadaan yang tak bermudah-mudah. Tukar je. Pasal kita orang awam ni sebenarnya tidak ada mazhab. Kita al-awam la mazhab lahum. Orang awam ni tak ada mazhab sebenarnya. Tetapi oleh kerana kita turun-turun pakai mazhab Syafi'i, kita pakailah. Tetapi tidaklah menyebabkan kita ni fanatik pada mazhab Syafi'i. Pakai mana-mana mazhab pun boleh, tak ada masalah. Oleh itu kita ke Mekah, nak tawaf kan pakai mazhab Hanafi, boleh tukar dulu, tak ada masalah. Gitu. Kita kalau orang perempuan, kalau tak uzurnya nak tawaf, tak boleh pakai mazhab lain juga. Maknanya boleh tukar mana-mana mazhab yang mudah-mudah. Tapi jika undang tak boleh lah. Pasal dalam undang-undang kita ni, perkahwinan umpamanya, kalau suami menceraikan isterinya talak 3 serentak, dikira 3 dalam undang-undang kita. Tetapi dalam mazhab Ibn Taymiyah mengatakan 3 itu dikira 1. Kalau seorang suami kata saya akan talak 3 terus, Ibn Taymiyah kata 1 juga. Pasal Nabi kata 1. Tetapi Sayyidina Umar kata 3. Pasal apa Sayyidina Umar tukar-tukar hukum? Sayyidina Umar tahu kalau dibiarkan mereka bermain-main dengan talak, mereka suka main-main. Itu sebab dalam undang-undang kita, apabila seorang suami itu menceraikan, apabila seorang suami itu meninggalkan isterinya 4 bulan berturut-turut, maka berhaklah isteri itu mengajukan kepada tuan qadi. Kalau sabit kesalahannya, jatuhlah talaknya 1. Beberapa kali suami itu nak rujuk tanpa kerana isterinya, jatuhlah talaknya lagi 1. Itu pasal apa jadi gitu ni? Maknanya bila suami cerai, besok dah misal, rujuk balik, isteri saya tak ada, jatuh lagi 1. Rujuk lagi, saya tak ada, jatuh lagi 3 habis dah. Ini kaedah Bengali. Pasal dulu Bengali ada kaedah orang Melayu, dia rajin pukul isteri, pukul cerai. Dia cerai, rujuk balik. Kan main-main tu Bengali. Maka ini di-applykan pada Bengali. Orang Melayu tak buat. Maka undang-undang tu adalah tukar undang-undang tu. Itu sebabnya imam-imam juru nikah, lepas akad nikah je terus taklid. Baru nikah taklid terus. Pengantin takut, ikut lagi kata imam tu. Pasal apa? Baru dia kahwin, baru akad dah. Akad baru je, belum kelayan benda lagi, dah taklid dah. Dan kerana buat undang-undang, barang siapa begini-begini buat undang-undang. Bila taklid itu susah. Itu komen agama pula marah. Tapi itu tak di repair.
Kita tangkap. Saya ceramah baru zaman Sarah, tangkap. Saya tak apa hal lah duk gabung dengan tangkap orang. Ceramah Ma'ali Gerah, tiba-tiba datang, sak tunjuk dia dekat, saya duk gabung. Tak apa hal. Yang ke datang, saya ustaz saya duk gabung. Nak soal siasat sikit. Kan cantik itu. Tiba-tiba tertengah berlaku, saya duk gabung. Saya pun naik kereta, saya balik habis itu untuk kedai. Jadi maknanya kan ada kurang adab sedikit dengan orang tua. Awak budak-budak. Budak-budak kurang hajar dengan orang tua. Ini mengajar agama pun tak ada adab sama. Beritahu orang bawahan ini nak cara nak tangkap orang tu, polis pun nak tangkap saya tak apa saya beri. Polis mesti ramai. Ustaz, lepas jumpa saya sekejap baru polis, tak apa saya pergi. Kan ada adab namanya. Ini budak agama pun tak ada adab. Jadi ini kurang hajar pada orang tua. Jadi maknanya nak tangkap orang pun itu. Jadi baru tahu yang gelap, saya juga kamu tunjuk kad terus. Bukan saya minta. Kan malu muka saya balik, apa nak buat? Saya balik naik tren jalan terus habis tok kedai. Ini dia. Itu tak ada repairnya, ini nak tangkap orang. Dia sibuk mencari ajaran sesat. Dia agama ni bila hukum orang berzina itu hukum jail, hukum siapa nak bayar, benda itu sesat lah tu. Sesat. Hukum Allah Ta'ala sebat. Allah Ta'ala rejam, tak sesat. Ajaran sesat lah tu. Itu nak marah tu. Sekian dimaklumkan. Kemudian yang keempat, hendaklah berjemaah. Maka jika semayang orang yang 40 itu padahal bercerai-cerai, saya tidak sah jemaat mereka itu. Tetapi orang yang masbuk, apabila dapat ia akan rakaat yang kedua, harus ia bercerai pada menyempurnakan rakaat yang kedua itu. Kemudian dari salam imamnya. Dan jika tidak dapat ia akan rakaat yang kedua itu, wajib disempurnakan zuhur, iaitu 4 rakaat. Maknanya semayang ini mesti berjemaah. Kalau semayang 40 tak berjemaah, tak sah lah, mesti berjemaah. Dengan demikian, kalau sekiranya kita dapat rakaat yang kedua, sampai-sampai di masjid orang dah 1 rakaat dah, maka kita boleh sambung 1 rakaat lagi, sah jemaat. Tetapi kalau sampai jemaat imam sedang tahiyat akhir, kita pun ikut imam itu, usalli fardhu jumu'ati raka'atain imam ma'muan lillahi ta'ala, ikut imam tu duduk terus. Tetapi semayangnya 4 rakaat. Gitu. Ya, semayangnya 4 rakaat. Ingat balik, kalau sekiranya dapat 1 rakaat, maka dapatlah itu jemaat, tambahlah lagi 1 rakaat. Tetapi kalau sampai di masjid imam sedang tahiyat akhir, atau tak dapat 1 rakaat pun dengan imam itu, maka kita niat Jumaat, semayang zuhur. Ini kaki mengatakan diniatkan tetapi tidak disemayangkan. Disemayangkan dan tidak diniatkan. Itulah kaki dia. Diniatkan semayang Jumaat, semayangnya zuhur. Gitu. Ya, semayang niat sengaja semayang pada Jumaat 2 rakaat ikut imam. Kerana tapi tak dapat 1 rakaat dengan imam, hendaklah semayang 4 rakaat, tambah lagi 4 rakaat. Itu dia kata. Yang kelima, bahawa jangan ada Jumaat itu terdahulu oleh Jumaat yang lain atau disertanya dalam satu negeri itu. Maka jikalau kesukaran berhimpun pada Jumaat masjid, maka harus berbilang Jumaat itu 2 atau 3 sekira hajat 2. Maknanya begini, katalah surau Ampang Jaya ni buat Jumaat juga, kan? Surau tepi tu buat juga, tak kebenaran. Siapa semayang dulu, dia sah. Kan dulu kan berebut-rebut di Kelantan dengan dulu. Siapa dulu, dia sah. Melewat, tak sah. Gitu. Dengan demikian, kalau surau ini penuh, tak muat, baru boleh 2-3 tempat main Jumaat. Umpamanya macam hospital kamu baru, kalau baru pun dah jam penuh, buat hospital. Hospital pun penuh juga, buat di apa nama tu, dekat Jalan Pahang tu ada yang masjid, kan? Boleh. Jadi maknanya kalau ada mustahab, boleh. Boleh lah. Jadi maknanya
Lihat ya, kalau di mana lagi tempat di Kuala Lumpur ni, banyak tempat dua. Kalau kita pantai sembahyang Jumaat, Masjid Semenaya tu, atau bukit dulu LI dulu tu, pun sembahyang Jumaat. Kerana bawah sudah penuh sangat. Dia kata kalau durat. Sebabnya apabila Imam Syafi'i sampai masjid, tengok banyak masjid sembahyang, dia diamkan saja, tunjukkan dia tu harus. Sekarang ni pula banyak masjid sesorang nak mengadakan sembahyang Jumaat, minta kebenaran. Tengok siapa dalam kuasa dia. Itu pelik undang-undang sekarang juga. Banyak orang mengadu saya, tak dapat. Saya tengok dalam kuasa siapa ini siapa. Itu pun nak kira fahaman. Itu yang masalah. Nak mendirikan Jumaat pada sebuah tempat, surau atau masjid, tengok siapa dalam kuasa dia. Ini masalah pula. Ya. Dan syarat yang ke-6, 2 khutbah. Bermula rukun khutbah itu 5 perkara. Pertama, mengucap Alhamdulillah, dan sekurang-kurangnya itu Alhamdulillah. Dan kedua, mengucap selawat atas Nabi SAW, dan sekurang-kurangnya itu Allahumma salli ala Muhammad. Dan ketiga, wasiat. Dan madalah wasiat itu bahawasanya dikatakan ati Allah, artinya perbuat olehmu taat akan Allah, atau dikatakan ittaqullah, yang takut olehmu akan Allah Ta'ala. Dan adalah yang tiga ini, iaitu rukun daripada 2 khutbah itu. Dan keempat, baca ayat daripada Al-Quran, itu rukun salah satu daripada 2 khutbah itu, dengan tiada ia tentu, tetapi sunat dibaca pada akhir khutbah yang pertama. Dan yang kelima, membaca doa bagi mukminin dan mukminat, itu pada khutbah yang kedua. Dan madilah dikatakan rahimakumullah. Itu rukun khutbah. Biasalah khutbah ni yang pertama Alhamdulillah. Terasa. Yang kedua ittaqullah, ataupun atiullah, boleh kata. Yang kedua selawat. Yang ketiga ittaqullah. Yang keempat baca Al-Quran. Yang kelima doa. 4 kelima ni boleh antara 2. Dia tak mesti penuh 5-5 1-2 khutbah, tak. Maknanya khutbah yang pertama tu Alhamdulillah, selawat, ittaqullah, Al-Quran. Yang kedua doa. Yang kedua misalnya Alhamdulillah juga sama. Kalau kita baca hikmat dia, kita baca agama-agama lain, tidak ada agama lain yang sama agama Islam ini, yang mana dia memperuntukkan bernasihat kepada makmum pada hari Jumaat tiap-tiap minggu. Itu sebabnya makmum sebenarnya sunat mendongakkan kepalanya menengok khatib itu, mendengar khutbah, bukan tunduk. Banyak orang tunduk, meleleh dia langsung. Tuik dah ada. Pasal sekarang khatib-khatib bukan berkhutbah, membaca khutbah. Dia pun tak faham apa yang dibaca. Itu masalah. Pasal tidak dibenarkan orang muda-muda berkhutbah. Jadi imam-imam kampung-kampung, dia apabila sampai khutbah, dia tak baca khutbah, baca atas member terus. Itu khutbah tak kena noktah tu, noktah tak kena. Sekali dia langgar habis noktah. Itu saya kan dia bermodal tu, taklah kita tanam jagung, terung, kacang, panjang terung. Jangan kacang panjang, salah noktah. Itu silap tu. Dia tak baca dulu. Kadang-kadang agama hantar lewat, kan hari tu baru sampai. Dia tak sempat nak baca. Kadang-kadang dia malah baca khutbah yang lama-lama dulu. Dia ulang. Makmum dah tahu dah. Aku tahu dah. Rugi kita. Khutbah tu rugi. Peruntukan ada untuk bernasihat kepada makmum. Jadi maknanya khutbah tu satu perkara yang amat penting. Hendaklah imam itu berkhutbah, jangan membaca khutbah. Bila baca khutbah, dibaca khutbah tu. Kita tak tengok makmum, engkau lantak engkau lah, aku lantak aku lah. Begitu. Kata makmum kau baca lah apa kau nak baca. Imam kata kau dengar tak dengar pun tak apa. Lepas khutbah tanya imam, apa tu imam? Entah aku pun tak tahu dia kata. Satu begitu. Setengah-setengah masjid pula
Khutbah lama sungguh. Tengah-tengah baca khutbah terbang satu. Sudah. Dah lari dia tajuk. Ini masalah. Ilmu khatib ni dia berkhutbah baru jadi. Tajuk betul. Maknanya kalau sahabat tempat tu tahu kampung ini masalah dia. Kadang-kadang tak ada masalah kampung itu dia baca betul. Kampung dulu naklah kita menggunakan buku untuk sebagai kawan membaca siang malam. Apa orang tu nak baca buku ni tak ada. Datang ke rumah pelat-pelat lah, naklah gunakan tanah untuk kita nak bertani. Nak tanah apa orang pelat? Itu masalah. Dia tak kena. Itu sebab khutbah tak boleh selaras. Tak boleh selaras. Mesti orang kampung tu buat khutbah orang kampung juga. Itu undang sebenarnya. Baru khutbah tu berkesan. Ini tak berkesan langsung. Pasal apa? Tak sesuai tajuk dengan orang kampung tu. Itu sebab dalam segi undang-undang ceramah begitu. Nak pesan. Saya tahulah ceramah ni bila pergi sambung Ustaz. Utang. Dia kata, mana boleh tak masa. Mesti dia tahu apa masalah kampung ni. Jangan dengar orang mengadu. Dia suka mengadu ni, dia suka tentang orang. Dia suka, dia rasa. Itu dah salah ada undang-undang dia. Ada orang datang bimbit, Ustaz nak bagi tips sikit. Dia sakit hati orang kampung tu. Dia beritahu lah. Dia kena waktu sedap rasa ni. Mana boleh begitu. Kita mahu nak menyelesaikan masalah, kau menambah masalah. Gitu. Itu dia undang berceramah, ada undang. Bukan suka-suka hati tu. Maknanya kita nak menyampaikan isi ceramah dan nak tahu apa masalah orang kampung tu. Orang kampung tak isap dadah langsung. Cerita dadah buat apa? Tak isap dadah. Yang kadang-kadang khatib marah, orang jauh tu yang kena marah, orang dalam tu. Macam ceramah lah. Dia marah ni orang luar yang tak datang masjid tu, orang masjid kena marah. Klik masuk masjid. Kena marah tak masuk. Kan silap. Kita orang kampung ni yang datang tu nak ajak dia, nak semayang, beramal, buat baik. Yang tak datang macam tonton tengoklah. Di tempat dadah haram kat masjid. Apa hal kat masjid? Tak pasang tempat geledah kat masjid tempat. Cik makan belaka tu. Buat apa nak suruh pergi geledah kat masjid? Dah habis dah pun. Habis dah dia punya elan geledah. Geledah kat masjid. Tak kena. Habis. Itu syarat dia. Dan syarat lagi berdoa. Doa ni sebenarnya secara dulu ni berdoa ni kepada orang-orang beriman, minta Allah ampunkan dosa. Itulah hari Jumaat Allah makbulkan doa di antara dua khutbah. Itu. Maka dalam khutbah pun kita berdoalah. Ada pendapat mengatakan boleh angkat. Pendapat kitab tua-tua mengatakan tidak sunat angkat tangan pun sebenarnya doa tu. Hari Jumaat tu tak sunat angkat tangan sebenar-benarnya. Tapi nak angkat tu angkatlah, tidak sunat aja. Oleh kerana orang lain angkatlah. Dulu mana angkat? Tuan ingat masa kecil dulu mana angkat? Kemudian yang angkat. Kemudian dan boleh doakan pemimpin-pemimpin yang adil. Boleh doa untuk Allah bagi dia hidayat. Kalau pemimpin yang tidak adil, jangan minta dia panjangan umur. Jangan. Kena ingat tu. Salah pula cakap tu. Saya ulang lagi sekali. Kita doakan pemimpin itu panjang umur kalau adil. Kalau pemimpin yang tidak adil, tidak boleh minta panjangan umurnya. Buat apa? Nak buat apa umur dia panjang kalau tidak adil? Kalau pemimpin yang fasik, jangan minta panjangkan umur dia. Bermakna kita syubhat. Barang kita suka dia buat fasik, panjangkan umurnya lagi. Itu kena ingat dia. Jadi kadang-kadang kita silap juga. Kena ingat perlahan. Kalau nak cakap pun takut juga. Takut kena jam. Yes. Ceramah dah tak dilakukan. Jadi maknanya gitu nak kita pesankan. Kadang-kadang kita tak ingat benda remeh-remeh gini. Sama juga kita boleh mencium tangan pemimpin yang adil. Boleh. Tak adil jangan cium. Jangan cium pemimpin yang minum arak. Jangan.
Kita boleh cium tangan tuan guru, boleh. Bukan cium tangan dia tu, cium ilmunya. Macam cium minyak wangi tu, botol minyak wangi, bukan cium botol tu, cium minyak yang ada dalam botol tu. Begitu. Mak bapak kita pun begitu. Bukan cium tangan bapak, cium kerana belas sayangnya kepada kita itu saja. Sama di kaedah begitu. Pemimpin begitu, boleh cium tangan pemimpin yang ada dalam kitab fiqh ada. Bukan kita tahu kitab fiqh. Boleh mencium tangan ulama dan cium tangan pemimpin yang adil. Dia ada ujung adil tu ada. Yang tak ada tak ada. Kemudian nak cerita tambah. Lagi innallaha ya'muru bil ihsan wa ita'idul qurba. Asalnya dulu ni waktu naiknya kerajaan Bani Umayyah, mereka hentam Sayyidina Ali, kutuk Sayyidina Ali khutbah. Itu masalahnya. Sampailah kepada zaman Umar bin Abdul Aziz. Dia merupakan, orang kata dia merupakan khalifah yang kelima, yang Ar-Rasyidin. Dia mati muda dan dialah membatalkan kutukan dalam khutbah hari Jumaat kata Sayyidina Ali. Ditukar kepada innallaha ya'muru bil ihsan. Itu Sayyidina Umar bin Aziz dia tukar. Ada satu orang dia kutuk Sayyidina Ali teruk sangat, langsung hewat mulut dia. Waktu kan balik terus hewat mulut dia kerana dia mengutuk Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ni kan merupakan seorang sahabat yang jamin masuk syurga. Saya nak tambah pesanan lagi satu. Kita kalau baca sejarah, kalau tak faham sejarah, jangan kita buat kesimpulan. Itu sebabnya Sayyidina Ali perang dengan Aisyah. Sayyidina Ali pernah perang dengan Aisyah, Sayyidina Aisyah masuk dalam perangan itu. Ulama tak berani komen kedudukan Sayyidina Ali dengan Aisyah. Aisyah ni mak mentua diri dia. Dan Ali pun Islam, Aisyah pun Islam. Ali pun Islam, Muawiyah pun Islam, perang. Apakah kedudukan Sayyidina Ali ni? Perang Islam dan Islam. Pasal apa hadis kata? Idza taqal muslimani bisayfihima fal qatil wal maqtul finnar. Apabila bertemu dua orang Islam, dua-dua bawa pedang belaka, yang mati pun masuk neraka, yang hidup pun masuk neraka. Sahabat pun tanya, yang membunuh tu masuk neraka, sesuai lah dia kata. Yang kena bunuh masuk pasal apa? Pasal yang kena bunuh tu pun nak bunuh juga, tak sempat. Dia mati dulu, hati nak bunuh juga. Ini Sayyidina Ali macam mana? Banyak orang Islam mati. Sayyidina Ali dia kata dia juga berijtihad. Dia mengatakan perjuangan dia betul. Aisyah punya guru pun kata dia betul. Maka dua-dua ni kalau betul dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1 pahala. Ulama lah. Ulama ni apabila buat hukum, berijtihad, menggali hukum, salah hukuman yang dia buat, dapat 1 pahala. Betul, dapat 2 pahala. Maka kita orang awam tak boleh nak kutuk ulama tu. Pasal ulama tu dia boleh menggunakan istidlal, dia panggil, istinbat, mengambil hukum. Mungkin salah hukuman dia, mungkin dia betul. Kalau salah dapat 1 pahala, kalau betul dapat 2 pahala. Betul ya? Itu dia. Kemudian bermula syarat 2 khutbah itu 9 syarat lah. Pertama, berdiri bagi orang yang puasa. Khutbah tu kena berdiri. 1. 2, hendaklah 2 khutbah itu dengan lafaz Arab. Maka tidak sah khutbah itu dengan lafaz yang lain daripada bahasa Arab. Dan jika orang yang semayang itu sekalian ini bukan Arab sekalipun, khutbah yang wajib telah. Mana rukun khutbah itu semua kena bahasa Arab. Alhamdulillah, selawat, ittaqullah, doa dan Quran. Yang lain boleh cakap Melayu. Dalam mazhab Hanafi, dia pergi semayang di India, mana ada cakap Arab langsung, cakap India tak ada. Sebab dia khutbah, dia ceramah dulu sebelum khutbah tu. Kemudian bawa baca khutbah Arab semua. Tak cakap India pun. Dalam Syafi'i ini boleh, tapi syarat Arabnya mesti yang rukun tu. Itu dia, syarat itu. 2,
Yang ketiga, hendaklah jatuh khutbah itu dalam waktu zuhur. Dia salah, khutbah mesti waktu zuhur. 4, duduk antara khutbah kira-kira sekadar tamakninah. Mana khutbah ada 2, diri, duduk sekejap, bangun balik. Dan kelima, hendaklah didengar orang 40 yang jadi dengan dia Jumaat. Mana mesti ada khutbah tu orang dengar 40 orang. 40 tu mesti akil, balik, mustaqil. Kalau tidur macam mana? Kalau setengah ni tidur, cukup 40 orang, 2 melengkuk macam tak boleh kan? Kerana macam kita ramai 80 orang, 100 orang, 500 orang, mungkinlah yang tak tidur ada lebih 100 orang, sah lah. Sebesarnya tadi maknanya sunat makmum tadi mendongakkan kepada imam gitu. Dengar khutbah tu sunat sebenarnya. Tapi oleh kerana imam dia pun sama mengantuk, sama-sama mengantuk, habis tidur mengantuk lagi. Tidur tak apa, tak salah. Tapi sekiranya meleleh dia kan panjang gitu. Allahu Akbar, seduk. Macam mana pula hukum? Kalau ahli basi, salah. Apa tanda ahli basi? Kuning dan berbau. Itu. Kalau puasa batal tu. Pasal dia punya panjang, kalau panjang, tarik panjang masuk. Dan kelima, hendaklah didengar orang 40 orang. Yang keenam, mualat yang betul turut. Tak boleh rehat. Terus khutbah. Dan ketujuh, suci daripada hal kecil dan hal besar. Biasalah. Dan kedelapan, suci dari najis pada kainnya dan pada badannya dan pada tempatnya. Biasa. Dan kesembilan, menutup aurat. Yang kesembilan tutup aurat, habis. Itu dia maknanya syarat sah khutbah. Habis. Bermula syarat wajib Jumaat itu 5 perkara. Pertama, mukallaf, iaitu akil balik, dan tidak wajib semayang Jumaat itu atas kanak-kanak dengan orang gila. Maknanya syarat wajib semayang Jumaat yang pertama ialah mukallaf. Mukallaf ni maknanya Islam, balik, berakal. Jadi orang kanak-kanak tak wajib semayang Jumaat. Orang gila tak wajib semayang Jumaat. Jadi orang gila tak payah semayang Jumaat. Atau orang tak semayang Jumaat, orang gila. Gitu. Kedua, merdeka. Maka tidak wajib semayang Jumaat itu atas hamba orang. Hamba tak wajib semayang Jumaat. Ketiga, laki-laki. Maka tidak wajib semayang Jumaat itu atas perempuan dan khunta dan pondan. Jadi maknanya, kedua, orang laki-laki. Orang perempuan tak wajib semayang Jumaat. Tetapi kalau dia semayang Jumaat, terlepas dari semayang zuhur, tak semayang zuhur lah. Perempuan ni di Malaysia tak Jumaat, di Mekah semayang Jumaat je. Ada rajin. Tapi kalau perempuan di Malaysia ni tak semayang jenazah, dia ada semayang jenazah, perempuan kena pergi juga. Eloknya gitu. Jadi dapat juga pahala, banyak pahala ni. Pahala semayang jenazah dapat 2 qirat. 2 qirat ni maknanya 2 gunung Uhud tu berat ni. Gunung Uhud tu panjang tu, berapa kilometer panjang tu. Jadi maknanya pahala ni banyak. Tu kalau kita Mekah, selalu ada orang meninggal, jangan lepaskan peluang semayang jenazah tu. Kalau di sini pun kita jangan lepaskan semayang jenazah. Banyak pahala ni. So, rujukan hukumnya berkifayah. Walaupun berkifayah, tapi pahala dia fardu. Jangan lepaskan peluang untuk semayang jenazah. Dan khunsa juga tak wajib semayang Jumaat. Khunsa ni orang Melayu panggil pondan lah. Tapi sekarang ni ada moden punya pula. Orang laki-laki dioperate jadi perempuan. Tadi saya jumpa Thailand tadi. Kata kawan tu, itu dulu lelaki, dah dioperate di Belanda, jadi perempuan. Tapi dia lupa dia wajib Jumaat. Walaupun dia operate jadi perempuan, tapi dia tetap laki dalam hukum syarak. Hukum syarak tak laki. Kalau mati besok, mesti mandikan orang laki-laki juga. Pening tuan imam dia.
Tuan Bilal nak mandikan orang mati ni, siapa nak mandikan tu? Dia mesti dia laki-laki. Bila usalli ala hadal mayyiti juga, bukan ala hadal mayyitah. Atau orang perempuan dia laki-laki. Pelik-pelik. Tak syukur kepada hukum tetap haram. Pernah satu kali satu orang telefon saya, betul lah Ustaz, saya ni dulu ni laki perempuan ni. Saya dulu laki, dia kata. Sekarang sudah jadi perempuan. Saya nak bertobat. Nak bertobat, misal boleh tak saya bertobat? Saya bertobat boleh kan? Masalahnya awak tu nak tukar jadi bina. Pun tak saya nak teruskan jadi perempuan juga? Tak boleh. Nak semayang hari raya macam mana? Nak duduk sok mana? Nak semayang sok mana duduk? Semayang raya perempuan kan semayang. Duduk sok laki-laki. Orang heran. Apa hal tu sebelah ni? Suara lain, buah dada pula ada. Terpening. Payah perempuan pula. Orang perempuan heran suara lelaki. Mana tu? Dia nikah orang putih. Nikah tak sah. Hukum lagi haram lagi. Saya pernah bertanya juga orang yang kerja di hospital tu, seorang sepura. Saya kata macam mana kalau orang laki-laki jadi perempuan tu boleh jaga hayat dia, orang perempuan jadi lelaki tu masalah. Nak buat macam mana tu? Dia ceritalah saya panjang. Saya sambung kemudian lah cerita tu. Gitu. Jadi orang perempuan tak wajib sembahyang Jumaat. Tapi kalau sembahyang Jumaat juga dia lepas lagi sembahyang Zuhur. Pasal gini, orang perempuan juga wajib sembahyang Jumaat asalnya. Tapi oleh kerana masalah diringankan, tak wajib sembahyang Jumaat asal. Maka mungkin kalau dia sembahyang Jumaat, lepaslah sembahyang Zuhur. Itu maksudnya. Macam orang musafir juga. Orang musafir tidak wajib sembahyang Jumaat. Kalau dia sembahyang Jumaat juga, lepaslah Zuhur dia. Orang musafir asalnya wajib sembahyang Jumaat, tapi diringankan, tak payahlah sembahyang Jumaat. Kalau sembahyang Jumaat juga dia, maka dia lepas sembahyang Zuhur. Perempuan pun asal usulnya wajib, tetapi oleh kerana orang perempuan masalah diringankan, tak payah sembahyang Jumaat. Kalau sembahyang Jumaat juga, lepas sembahyang Zuhur. Dan satu lagi nak pesankan, orang sembahyang Jumaat boleh khas jamak dengan asar boleh. Orang sembahyang Jumaat boleh jamak dengan asar. Kita pergi turun, setelah turun sini pukul 8 pagi sampai Ipoh. Sampai Ipoh Jumaat masuk. Sembahyang Jumaat Jumaat, bayar asar jamak dengan Zuhur boleh, dengan Jumaat. Okay. Maknanya niat jamak Jumaat dan asar boleh. Kan dalam kita pegang al-Jum'ah ke Zuhri. Jumaat itu macam sembahyang Zuhur juga. Maknanya boleh jamakkan dengan asar. Keempat, mukim dalam tempat yang dirikan akan sembahyang Jumaat itu. Jika tiada mustautin sekalipun, atau yang mukim dalam dusun yang kedengaran daripada bang orang yang dalam negeri yang dirikan Jumaat yang didiri tepi negeri itu, dan suara pun keras dan waktu pun sunyi, berhingar-hingar. Dan sabda Rasulullah al-Jum'ah ala man sami'an nida, bermula wajib sembahyang Jumaat itu atau orang yang mendengar bang. Maksud begini, orang mukim dia wajib sembahyang Jumaat, tapi tak kira 40. Ya, mustautin kira 40. Mukim tak kira Jumaat, tak kira ahli Jumaat. Ni maksudnya. Kita ada 30 orang mustautin. Kan? Ada 10 orang luar datang, dia duduk situ seminggu bermukim itu. Dia tak kira 10, tak kira Jumaat. Dia tak dikira, tidak boleh kira sebagai ahli Jumaat. Tapi dia tetap wajib Jumaat. Dia tak dikira sebagai mencukupkan 40, tak boleh. Katalah 39 orang. Orang mukim seorang tambah, tak boleh sembahyang Jumaat. Dia tetap wajib, tetapi tidak dikira sebagai ahli Jumaat. Ini. Kelima, tempat sihat lagi ketiadaan baginya uzur yang diharuskan kita sembahyang Jumaat. Maknanya sembahyang jamaah, maknanya orang sakit boleh tinggal Jumaat. Tengok sakitlah. Kalau sesama je janganlah tinggal Jumaat.
Dia malas. Semayang sesama. Oh mudah sangat. Tengok sakit lah. Sakit yang agak mengganggu dia. Susah nak semayang tu. Sakit. Bermula uzur yang diharuskan meninggalkan sembahyang Jumaat, dan Jumaat itu 2 bagi. Sambung ceramah akan datang. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma nawwir bil ilmi qulubana واستعمل بطاعتك أبداننا وخلص من الفتن والمحن أسرارنا واشغل بالاعتبار أفكارنا وقنا شر وساوس الشيطان وأجرنا منه يا رحمن حتى لا يكون له علينا سلطان. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.